insyaallah ada jalannya, insyaallah, insyaallah, insyaallah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al-huda wad dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurubihi wa thawabihi wa mardatihi ya karim ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung pada bab untuk kitab Adab Hamalatul Quran. Adab Hamalatul Quran yang dikarang oleh Al-Imamul A'zam, imam besar, yaitu Al-Imam Nawawi, Al-Imam Muhyiddin bin Sharaf An-Nawawi, merupakan salah seorang daripada ulama besar, tokoh Muslim yang berpengaruh di dunia daripada dulu hingga masa kini, yang mana kitabnya kita semua baca, kita beramalkan, di mana kitab-kitabnya kita tok-tok guru semua menggunakan karangan-karangan beliau untuk menjadikan bahan didikan, bahan ajaran. Dan salah satu kitabnya yang kita sedang pelajari dan telah kita pelajari pada bulan-bulan yang lepas, dan hari ini kita masuk pada bab yang keempat tentang adab-adab guru Al-Quran dan muridnya.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bab ini dan dua bab selepasnya merupakan tujuan utama kenapa kitab ini dikarang. Hadzal bab ma'al babin ba'dahu huwa maqsudul kitab. Kata Imam Nawawi, bab ini merupakan bab yang merupakan tujuan utama kenapa kitab ini dikarang, iaitu tentang adab-adab seorang pengajar Al-Quran, adab-adab seorang guru, dan terutama terlebihnya lagi ialah kepada muridnya. Murid kepada sang guru perlu lebih tinggi adab, dan guru juga perlu beradab. Bukan saja guru kena terangkan adab, bukan saja guru kena suruh anak murid beradab, malah guru kita itu sendiri kena beradab juga. Dan dua bab selepasnya merupakan tujuan utama kenapa kitab ini dikarang. Sekarang bab 4 masuk bab 5, bab 6 adalah bab yang terbesar sekali. Itu tentang adab-adab. Kita akan masuk nanti pada bab 5 dan 6 tentang adab hamalatul Quran. Ia merupakan satu bab yang amat panjang. Untuk mencapai tujuan tersebut, aku sebutkan secara ringkas sahaja di dalam beberapa fasal untuk memudahkan kita mengingati dan menghafalnya. Jadi ini tujuan Imam Nawawi, dia mengarang kitab ini dalam keadaan yang ringkas, pendek. Dikatakan Imam Nawawi mengatakan, aku di zaman ini, pada zaman Imam Nawawi, ramai ulama besar, ramai daripada tok-tok guru, ramai daripada para masyayikh yang berada di kota Damsyik, Syria. Satu, mereka ini tahu tentang Al-Quran, tahu tentang adab-adab Al-Quran, tetapi mereka tidak sampai tahap menghafal adab-adab Al-Quran. Belajar tapi tak hafal adab-adab Al-Quran. Jadi Imam Nawawi nak tekankan tentang untuk hafal, menghafaz, hafal, tahu dalil-dalil tentang adab belajar Al-Quran. Adab bukan saja kita jadi orang yang hafil Quran, hafiz Quran juga. Ada ramai orang boleh ramai hafiz Quran, tetapi ramai yang tidak boleh menjadi orang yang beradab dengan Al-Quran. Ramai sangat yang boleh jadi penjaga Al-Quran, hafiz Al-Quran, boleh hafal Quran, ngongek baca, tapi tak ramai yang boleh beradab dengan Al-Quran. Ramai yang boleh membaca, tak buta huruf Al-Quran, tapi tak ramai yang tahu tata susila bagaimana nak berhadapan dengan Al-Quran. Jadi Imam Nawawi mengarangkan kitab ini secara ringkas dan menyebutkan beberapa fasal untuk memudahkan kita mengingati dan menghafalnya. Pada fasal yang pertama ini, perkara pertama yang semestinya menjadi tujuan para guru Al-Quran dan muridnya ialah keredaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali, adab seorang guru dan seorang yang ingin mempelajari Al-Quran. Bahkan bukan saja Al-Quran, segala yang berkaitan dengan ilmu Al-Quran. Ni yang kita tengah duduk sekarang ni, duduk dalam surau tiap-tiap lepas maghrib ada kuliah, belajar. Kita belajar juga, tak semestinya mengadap Quran betul-betul. Yang berkaitan dengan Al-Quran, yang ustaz sampaikan semua, mana-mana ustaz sampaikan semua, isinya semua Al-Quran. Al-Quran hadis, Al-Quran hadis, Al-Quran hadis kalam ulama. Jadi kita boleh ambil daripada adab hamalatul Quran ini, adab seorang pembaca Al-Quran, untuk kita terapkan dalam diri kita bagaimana kita nak berhadapan dengan guru-guru lain. Perkara pertama ialah menjadi tujuan para guru Al-Quran dan ialah keredaan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Dalam suratul Bayyinah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sekali Imam Nawawi meletakkan adab itu berada di dalam hati kita.
Yang pertama sekali, menjadi hati kita mesti redha. Untuk kita redha, untuk mencapaikan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi guru dan murid bukan belajar, kita bukan belajar kerana nak mencari masyhur, bukan kerana nak jadi hebat. Belajar kerana kita nakkan ilmu tu sendiri. Bahkan salah seorang ulama besar daripada Mesir, muhaddis besar, ulama hadis, sampai menggelarkan diri, aku ni masih belajar. Padahal dia dah syekh besar, padahal dia dah mengajar banyak, merata dah, tapi masih merasakan diri dia ni, ini seorang pelajar. Sebab dia tak rasa diri dia dah layak untuk mengajar, tak rasa dirinya seperti dah sampai tahap itu bukan, rasa sampai tahap aku dah besar, hebat, jadi aku ni tak perlukan kepada ilmu, aku tak perlu pada belajar lagi. Bukan macam tu. Jadi sifat yang pertama, mesti hati kita untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala, seperti firman Allah di dalam Al-Quran, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin, dengan mengikhlaskan ibadat kepadanya. Jadi belajar ni tuan-tuan ibadah. Kita buat kerja apa-apa pun, kita niatkan ia menjadi ibadah. Walaupun kita kerja catering, kita kerja Petronas, salah, kerja-kerja tukang pam minyak, kerja itu kita niatkan bila kita niatkan untuk jalan Allah. Niat aku ni nak buat ni, aku nak bantu orang. Niat aku buat ni, kita nak jadi orang yang boleh membantu orang. Jadi ia menjadi ibadah di sisi Allah dan mendapat pahala. Kalau niat, kalau kita kerja sekadar untuk cari duit, balik penat, tidur, habis, dapat itu je lah. Kita punya kerja dapat penat, kita punya kerja dapatlah duit, kita punya kerja dapatlah apa yang kita idamkan. Dengan duit tu kita boleh beli macam-macam, boleh belanja anak bini makan. Itulah, sekadar itu je. Bila kerja kita itu tak niatkan menjadi sebagai satu ibadah, akhirnya bila kerja tu kita tak dapat puaskan hati kita, kita akan rasa merungut. Sebab kita tak niatkan kerja ini sebagai satu ibadah. Aku buat ni semua kerana Allah Ta'ala. Aku buat ni semua kerana nak mencari redha Allah. Mencari redha Allah itu lebih utama. Mencari redha Allah itu yang terutama sekali dalam segala pekerjaan. Lagi tetap teguh di atas tauhid. Mukhlisina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salah, dan supaya mereka mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, dan memberi zakat, dan yang demikian itu adalah agama yang benar. Wa dzalika dinul qayyimah. Ini yang ditujukan untuk kita bila kita membuatkan satu amalan, bila kita berbuat satu perkara, niatkannya untuk menjadi ibadah. Nak niat jadi ibadah ni macam mana? Ikhlas. Ikhlas untuk mencapai redha Allah. Aku buat ni untuk Allah. Aku buat segala kerja aku ni, amal ibadah aku nak bentang paperwork aku ni hari ni untuk dakwah, tujuan aku untuk majukan syarikat aku ni, untuk majukan agar Islam ni nampak hebat. Bukan sekadar nampak tu ustaz-ustaz je ceramah-ceramah kat surau je. Tak, Islam pun boleh masuk dalam syarikat pejabat, jadi company besar-besar hebat-hebat. Kita nak majukan agama. Jadi bila niat jadi ibadah, insya-Allah Allah akan memberikan ganjaran yang hebat di sisinya. Jadi disabdakan oleh hadis Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Nabi sebutkan, janganlah kamu meremehkan kebaikan sekecil apapun. Nampak macam ringan, remeh, macam tak ada apa-apa, tapi rupanya benda itulah, perkara itulah yang kita buat menjadi asbab kita masuk syurga. Dikisahkan seorang yang mendapat dan sedang mencari pahala, ladang pahala dalam akhirat.
beratur panjang nak berhadap Allah ni. Dalam masa beratur panjang tu dia mencari pahala. Dia tak ada pahala langsung. Jadi mencari daripada satu orang ke satu orang cari minta pahala, tak dapat. Sampailah lebih ribuan tahun dia berjalan mencari pahala. Sampailah satu hari tiba-tiba diminta pahala, dan kemudian orang yang dimintanya ni ditarik. Mari sini ikut aku masuk syurga. Tiba-tiba dapat macam tu. Kenapa? Apa yang aku dah buat nak pergi syurga, kenapa tiba-tiba ni? Padahal aku dah beribu tahun dah minta amal, tak dapat apa langsung, siapa pun tak bagi. Tiba-tiba engkau nak bagi kat aku ni, kenapa? Tuan tak kenal saya ke? Tak kenal. Siapa awak? Saya lah masa di dunia dulu. Masa kat dunia dulu, Tuan bagi saya segelas air. Masa saya dekat dunia dulu, saya sedang dalam kehausan, tiba-tiba Tuan datang, Tuan bagi saya air. Maka dengan sebab air yang Tuan bagi saya, hilangkan haus saya seteguk tadi je ni, maka sebab ini saya nak panggil Tuan masuk syurga bersama-sama dengan saya. Dan bila Allah tahu perkara ni, Allah izinkan, Allah redha, dan Allah mengizinkan kedua-duanya masuk ke dalam syurga. Allah dengan sebab memberi air minuman, dengan sebab meringankan, menggembirakan hati orang, Allah memudahkan kita untuk jalan ke syurga. Kita menggembirakan hati orang, kita jadi orang yang, sebab Nabi kata, jauhilah api neraka. Jauhilah api neraka walau bisyiqqi tamrah, walaupun dengan sebelah buah kurma. Walaupun dengan sebelah buah kurma. Orang lapar dapat sebelah buah kurma. Ada dalam kisah hadis Nabi, dalam hadis Nabi, ada orang yang dalam keadaan kelaparan, nak buka puasa tak makan apa, dia baginya sebelah buah kurma, sebelah lagi dia makan. Walau bisyiqqi tamrah, walaupun dengan sebelah biji kurma. Walaupun sikit-sikit nampak kecil, macam tak ada apa-apa, walaupun kita sedekah 10 sen, walaupun kita sedekah 20 sen, berapa posen je tak besar mana pun, RM1 bukan besar mana pun, tapi dengan asbab yang kecil itu, dengan asbab yang benda-benda yang kecil ringan macam itu, boleh menjadi sebab kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan bau kecil, kalau kita bagi satu lori makan, tak syurga besar lagi dah, tak lagi besar daripada itu kita dapat. Hebat. Allah nak memberikan kepada kita. Dengan sebab Nabi Muhammad kita dapat rahmat. Dengan sebab Nabi Muhammad kita ni jadi umat yang special sekali. Di dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala amalan adalah dengan niat, dan bagi setiap orang dia mendapat apa yang diniatkannya. Jadi kita kena berniat di dalam hati kita untuk mencapai, aku nak buat kerja ni adalah aku nak kerana ibadah. Aku buat sekian ini kerana ibadah. Niat ni apa tuan-tuan? Niat ni gerak hati. Terlintas je hati, aku nak buat kerana ibadah. Tapi payah kita nak macam tu. Kita main hentam je jalan pergi kerja, keluar pagi dah jalan pergi kerja, tak ada rasa apa payah. Jadi cuba biasakan diri kita dengan lafaz. InsyaAllah aku keluar pagi ni, cakap seorang-seorang dalam kereta, aku keluar pagi ni nak cari rezeki, nak cari ibadat, nak cari rezeki, nak bagi anak makan, ni semua kerana Allah. Aku nak buat ni semua kerana nak junjung perintah Rasulullah, nak junjung perintah Allah, nak menggembirakan hati Nabi, nak menggembirakan orang-orang kat rumah aku ni. Jadi lafazkan niat tu. Sebab tu dalam solat kita pun kena lafaz niat. Cuba niatlah hati, memang tak sampai lah. Nak cuba niatlah hati, usollilah hati. Jadi ulama letakkan kita kena lafaz, sebut niat. Kena sebut satu-satu. Nawaitu, usolli. Dalam belajar pun diajar oleh Al-Imam Abdullah Al-Haddad untuk berniat.
nak belajar. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim, sahaja aku belajar dan mengajar. Wa tadhakkara wa tadhkir, dan aku mengingatkan dan memperingatkan dan diingatkan. Wan naf'a wal intifa', dan memberi manfaat dan menerima manfaat. Wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata al-khair, sampai habis diajarkan niat belajar. Walaupun niat tu tak ada pun sebut dalam Quran, walaupun niat tu tak ada pun sebut dalam hadis Nabi, tapi ulama-ulama kita buat supaya kita ni dapat hadirkan niat itu. Bukan senang nak dapat niat ni hadir senang-senang macam tu je. Jadi niatkan dalam hati, bukan sekadar niat dalam hati. Kita biasakan cuba dengan niat dekat mulut, dengan melafazkan niat kita. Hadis ini adalah di antara hadis yang menerangkan asas-asas Islam. Warawina an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala innama yahfuzur rajul ala qadri niyatihi. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, innama yahfuzur rajul, sesungguhnya seseorang diberikan sesuatu, sesungguhnya seorang itu dijaga, diberikan, dikurniakan sesuatu berdasarkan niatnya. Ala qadri niyatihi, diberikan berdasarkan niatnya. Kita niat nak sekian, dapat sekian, Allah berikan kita. Kalau kita niat dalam hati kita, kalau kita dah rasa macam kalau kita nak dengar kuliah maghrib ni sekadar nak isi masa lapang, nak isi masa kosong antara maghrib isyak, daripada tak ada buat apa-apa, baik kita isi dengan kuliah maghrib. Maka itulah kita dapat mengisi masa kosong. Bukan kita dapat pahala, bukan kita dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita dah niat macam tu, sekadar nak isi masa kosong. Dapatlah isi masa kosong, terisilah masa kosong, daripada tak tahu nak buat apa, daripada kita duduk saja-saja isap rokok kat tepi tangga. Jadi kita punya niat itu berdasarkan apa yang kita diberikan sesuatu itu berdasarkan apa yang kita niatkan. Diriwayatkan daripada orang lain, kata mereka, sesungguhnya manusia diberikan sesuatu berdasarkan niat-niat mereka. Kami meriwayatkan daripada Al-Ustaz Abul Qasim Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala, katanya, ikhlas itu ialah mengesahkan Allah. Ini ikhlas. Ikhlas itu ialah mengesahkan Allah ketika melakukan ketaatan dengan mengharapkan keredaannya semata. Ini bermaksud ketika seseorang melakukan amalan ketaatan, dia hanya mengharapkan taqarrub kepada Allah semata-mata, bukan selainnya, seperti bermuka-muka dengan makhluk, mencari puji-pujian manusia, mendapatkan kasih sayang mereka, atau apa sahaja selain daripada taqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ikhlas, tuan. Melakukan ketaatan dengan mengharapkan keredaan, ini ikhlas. Kita melakukan ketaatan dengan mengharapkan keredaan Allah Ta'ala. Dalam hadis Nabi menyebut, tidaklah dua orang mukmin itu bertemu kemudian dia bersalam dan berpisah, bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bertemu dan berpisah kerana Allah Ta'ala. Kita salam orang, kita bukan sekadar nak hiburkan hati orang tu, malah kita dalam hati kita mengharapkan mudah-mudahan aku salam orang ni, salam orang sebelah aku ni, datang surau, datang masjid nak sembahyang, mudah-mudahan dengan salam ini menjadi satu ladang pahala untuk aku. Kita niatkan ini, insya-Allah mudah-mudahan Allah redha kepada aku. Ini bermaksud ketika seseorang melakukan amalan ketaatan, dia hanya mengharapkan taqarrub kepada Allah. Ini ikhlas. Melakukan ketaatan, bila kita baca Quran banyak, bila kita solat, bukan kita nak menunjuk-nunjuk, bukan kita nak rasa aku ni semayang aku lagi banyak daripada dia, semayang aku ni lagi hebat. Dia ikhlas senang macam ni lah. Kita kan dah biasa semayang kat sini, lepas semayang
Habis semayang, lepas habis wirid, kita semayang sunat kat surau. Cuba dekat rumah kita semayang fardu. Lepas habis semayang fardu, cuba kita wirid macam mana kita wirid dekat surau. Dia boleh jadi tak? Payah kot nak edit. Seorang-seorang payah kot nak edit. Dan lepas tu cuba pula semayang sunat. Boleh jadi tak? Oh, berat. Kat surau boleh, kat rumah payah nak jadi. Biasa tak tuan-tuan? Kat rumah payah nak edit. Oh, tak boleh nak edit. Lepas habis semayang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Terus angkat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillah rabbil alamin. Dah pergi kau baju tengok TV. Lain dengan kita punya dekat surau. Jadi kita dekat surau ni sekadar datang surau je baru dapat semayang sunat. Bila bersendirian tak ada nak semayang sunat. Bila bersendirian kita tak lakukan amalan-amalan yang nawafil. Wirid lepas solat pun kita tak sama macam kat surau. Sekadar ala kadar je, habis-habis dah. Lepas tu dah terus tengok TV, makan, buat kerja-kerja lain. Itu maksud yang dimaksudkan dengan ikhlas secara mudahnya. Hanya mengharapkan taqarrub pada Allah. Bukan mengharapkan pujian manusia. Aku ni semayang nak tunjuk ke anak-anak buah aku ni supaya boleh contohi aku. Niat pun dah salah dah. Supaya boleh contohi aku. Niat kita solat tu nak taqarrub, nak dekatkan diri, taqarrub, qarib. Nak mendekatkan diri, rakan karib, Melayu. Qarib, taqarrub, nak mendekatkan diri kepada Allah. Semata-mata, bukan selainnya seperti bermuka-muka dengan makhluk, mencari puji-pujian manusia, mendapatkan kasih sayang mereka atau apa sahaja selain daripada taqarrub pada Allah. Inilah yang diamalkan para ulama. Mereka ke sana ke sini, berdakwah sana sini, pergi turun naik flight, pergilah mana-mana merata-rata, bukan kerana duit. Ni yang orang kita risaukan. Kalau nak panggil dia ni, berapa duit dia ni? Berapa agak-agak ni? Agak-agak nak panggil Ustaz Don datang sini, berapa agak-agak nak bagi Jadi mereka-mereka ini bukan mengharapkan duit. Kalaulah ada orang yang mengharapkan duit, mereka itu bukan penolong Allah, mereka itu bukan pendakwah yang menyebarkan agama Allah. Malah boleh digelarkan mereka itu penolong kepada syaitan. Harapkan duit. Ini kerja dakwah. Bukannya pergi berniaga. Bukannya pergi berniaga kain batik. Bukan nak pergi berniaga karipap. Nak cari duit, pergi berniaga lah. Kalau pergi cari duit, pergi kuliah, pergi nak mengajar kerana nak mencari duit, beratlah, habis. Jadi pengajaran itu tidak akan menjadi satu nilai di sisi Allah, malah jadi nilai di sisi wang ringgit sahaja. Duit dia jadi nilai, tak jadi nilai ibadah pun di sisi Allah. Pergi ke sana kemari, pergi ke Kelantan dapat RM50 je. Berapa lah sangat RM50? Pergi daripada Melaka ke Kelantan, contohlah kata, dapat RM50 je. Allah. Jadi orang ini tak akan komen apa-apa. Orang yang ikhlas kepada Allah tak akan komen apa-apa. Okey, sekadar memang ini kerja dakwah. Inilah yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Mereka tidak mengharapkan duit. Jadi kita pun kena faham-faham lah. Jangan kerana dia orang tak agak duit, kita pun tak bagi langsung apa. Fikir duit minyak, duit tol lagi, duit nak datang sini, tenaga yang diusahakan untuk mengajar. Jadi atas kita bagi, atas kita untuk nak bagi berapa atas penimbangan kita. Beragak mendapatkan kasih sayang mereka atau apa saja selain taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita solat, kita mengaji, baca Al-Quran, tujuan kita untuk dekatkan diri kepada Allah. Bukan tujuan kita nak jadi orang hebat. Kalau diajarkan oleh guru-guru besar, syekh-syekh besar, kamu ni belajar kerana apa? Ditanyakan kepada para pelajar.
Awak ni belajar kerana apa? Aku ni belajar kerana, katalah seorang murid ni, aku ni belajar kerana nak jadi alim ulama. Nak jadi alim ulama, kalau nak jadi alim ulama, baik tak payah belajar. Kalau nak jadi alim ulama, baik tak payah belajar. Niat pun dah tak betul. Niat belajar kerana nak jadi alim ulama, nak jadi ulama. Sampai macam tu sekali tak dibolehkan. Niat belajar kita adalah kerana untuk capai keredaan Allah. Ini yang diajar oleh guru, ini yang diajar oleh syekh-syekh besar. Kita belajar kerana untuk mencari keredaan Allah. Kita belajar kerana untuk dapatkan ilmu, dan ilmu itu kita boleh amalkan. Dan kita bila beramal, kita akan mendapat ganjaran di sisi Allah. Itu yang kita nakkan. Bukan kadar jadi ahli ulama. Ada yang jadi ahli ulama, ada yang ilmu banyak, tapi tidak berkat dengan ilmu dia. Kata-kata daripada seorang Habib daripada Indonesia. Ramai alim ulama, ramai orang cerdik pandai zaman sekarang. Ramai yang boleh baca buku, ramai yang cerdik, ilmunya banyak, luas. Tapi tidak ramai yang ilmunya itu berkat. Ada apa yang maksud berkat tu? Berkat tak ada, ilmu tu tak ada di sampingnya amal ibadah, tak pada amal ubudiyah dia, tidak ada padanya dengan zikir, tak ada padanya dengan rasa khusyuk dalam berilmu tu, tak rasa. Dah berilmu tapi solat dia tetap tak khusyuk juga. Dah berilmu banyak tapi tetap ibadah dia kurang, tak sama dengan orang yang betul-betul mendekatkan diri kepada Allah dengan sebab ilmu. Beliau berkata lagi, iaitu Ustaz Abu Qasim Al-Qushairi, bolehlah dikatakan bahawa ikhlas ialah penyucian amalan daripada pemerhatian para makhluk. Ini dimaksudkan dengan ikhlas. Dikatakan lagi, ikhlas ialah penyucian amalan daripada pemerhatian para makhluk. Dikisahkan kepada Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kita takut amalan kita diperhatikan oleh makhluk. Kita takut daripada amal ibadah kita ini diperhatikan oleh orang lain. Tak nak. Ni ikhlas sungguh-sungguh. Banyak kisah-kisah orang-orang dulu-dulu, banyak kisah tok-tok guru besar, macam mana mereka punya amal ibadah. Sampai dikatakan, sampai dimimpikan oleh ulama yang lain bahawa beliau ini bumi pun tunduk padanya. Bumi pun tunduk padanya kerana beliau terlalu zuhud sehinggakan bumi ini itu sendiri tunduk kepada beliau. Ini orang-orang hebat. Daripada Huzaifah Al-Mar'ashi rahimahullahu ta'ala, katanya, ikhlas ialah zahir amalan seseorang adalah sama dengan batinnya. Ikhlas ialah zahirnya amalan seseorang adalah sama dengan batinnya. Apa maksud dia, tuan-tuan? Nak tahu orang tu ikhlas tak ikhlas, tengok akhlak dia, tengok perangai dia. Macam itulah juga dalam hati dia, macam itulah juga dengan luarnya. Boleh ditafsirkan macam tu. Macam mana orang ni minta sampai 17,000, katalah nak bagi ceramah minta sampai 17,000 kononnya. Macam itulah juga artinya, memang kau ni betul-betul nak cari duit kau ni. Ceramah sekejap sejam pun sampai 17,000. Mentang-mentang selebriti, mentang-mentang popular, sampai 17,000 hentam. Jadi itulah yang dikatakan orang yang tidak ikhlas dengan amalannya. Dikatakan Huzaifah Al-Mar'ashi, salah seorang abid besar, ikhlas zahir ialah zahir amalan seseorang. Ikhlas itu ialah macam mana? Macam mana dengan dia punya penampilan dia, macam mana dengan dia punya luaran dia, sama dengan batinnya. Hati dia pun macam itulah juga tu. Daripada Zunnun Al-Misri rahimahullah ta'ala, katanya,
Ikhlas mempunyai 3 tanda. Kepadanya pujian atau kejian daripada orang biasa adalah sama sahaja. Yang pertama, pujian dengan kejian adalah sama sahaja. Ni orang yang ikhlas. Puji, kena keji, kena maki, lepas tu kena puji lagi, sama je dia rasa. Tak ada rasa apa-apa pun. Sampai dengan tahap macam tu sekali. Macam mana Rasulullah berdakwah di bumi Taif, dibaling dengan batu oleh budak-budak kecil di kota Taif. Nak jawah kat Taif tu jauh, nak kena naik bukit, lepas tu nak turun bukit lagi, naik kat satu tempat, kawasan lain. Jadi sampai-sampai di kota Taif, Rasulullah dibaling batu oleh budak-budak kecil, dihina, dimaki, hamun. Kemudian bila Rasulullah turun ke satu ladang anggur, Rasulullah turun daripada kota Taif sikit. Dalam perjalanan tu Rasulullah rehat di ladang anggur, satu kawasan ladang anggur. Rupanya kawasan rehat tu, tempat ladang anggur tu adalah kepunyaan orang kafir juga. Sampai Rasulullah pun menangis. Ya Allah, apa lagi kau nak bagi aku ni? Apa lagi kau nak hadapkan kat aku ni, ya Allah? Apa lagi kau nak beri kat aku ni? Sampailah ada 2 orang di ladang anggur itu, tengok ada seorang ni terbaring, Rasulullah lah, dalam keadaan terbaring, berdarah-darah badan dia kerana kena baling batu tadi, kena pukul dengan orang-orang Taif. Jadi tukang petik buah anggur pergi pada Rasulullah, dan dia tak kenal Rasulullah. Wahai fulan, kamu ini siapa? Kamu datang daripada mana? Sebelum ditanya, dia bawa kepada Rasulullah dulu sedulang anggur, dia bawa kepada Rasulullah, bagi makan, bagi air, minum. Dan selepas Rasulullah makan dan minum, barulah tukang anggur ni tanya pada Rasulullah, kamu ni siapa? Datang daripada mana? Maka Rasulullah pun berkata, kamu pula siapa? Dia tanya balik, aku adalah sekian, nama aku, daripada kota sekian. Sampai Rasulullah pun dengar nama kota tu, Rasulullah kata, oh, itu adalah tempat Yusuf, Nabi Yusuf. Itu adalah tempat Nabi Yusuf alaihissalam. Tempat tu berada di Iraq. Jadi orang dulu mana ada flight, mana ada Google Map, semua mana ada. Tak tahu Iraq tu kat mana. Kemudian tukang anggur ni pun terkejut. Macam mana kau tahu? Nabi Yusuf daripada situ? Kami yang duduk situ pun tak pernah jumpa si Yusuf ni, tak pernah jumpa dengan Nabi Yusuf, tak pernah tahu keberadaan Nabi Yusuf kat situ. Tiba-tiba kau ni tahu. Maka Rasulullah pun jawab, huwan nabiyullah, dia Nabi Allah, wa ana nabiyullah, dan aku pun juga Nabi Allah, aku pun adalah utusan Allah. Bila tukang ala anggur ini dengar, maka terus dia beriman kepada Rasulullah. Dia cium tapak tangan Rasulullah, cium kepada Rasulullah, dan terus masuk Islam dalam keadaan waktu tu juga. Dia tahu, oh, bila dia sebut Yusuf, tahu memang betul lah dia ni Nabi Allah. Memang sungguhlah dia ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah berdakwah ni nak ceritakan tentang ikhlas. Rasulullah cuba berdakwah di kota Taif. Kota Taif targetnya orang-orang besar, orang-orang korporat sana, orang-orang hebat. Tapi satu pun tak dapat terima. Satu pun tak terima dakwah Rasulullah, tak terima pun ajaran Rasulullah. Tapi rupa-rupanya sasaran dakwah Allah nak bagi kat Nabi lain. Kau dapat seorang je, Allah bagi seorang je. Kuli pula tu,
kuli anggur. Kuli ladang anggur, tukang pekerja ladang anggur, orang daripada kota Iraq, bukan orang kota orang Taif sendiri, orang daripada Iraq pula tu. Ini sasaran dakwah kau. Allah nak beri satu yang lain, nak tunjukkan kita buat kerja ni walaupun niat kita targetnya lain, tapi Allah bagi lain. Ni redha, hati kita redha sebab kita dah ikhlas buat sungguh-sungguh. Kita buat macam-macam kerja, buat macam-macam jam, tapi hasilnya dapat lain, kod lain Allah nak bagi. Kita tak sangka yang kita targetkan ini. Kita nak hantar barang, kata-kata kat kedai, hantar barang nak berniaga, hantar kat kedai ni, tapi kedai ni tak laku-laku. Kedai lain pula yang tiba-tiba nak kita. Mana tahu kita targetnya sini, tapi Allah hantar yang lain. Ini kisah Rasulullah yang kita boleh ambil untuk jadi pengajaran pada diri kita. Yang pertama, puji dan kejian orang biasa adalah sama sahaja, kata Zunul Misri tadi. Yang kedua, lupa untuk memerhatikan amalannya yang banyak. Allahu Akbar. Lupa untuk memerhatikan amalannya yang banyak, sampai tak tahu dah apa benda aku buat tadi sampai dah tak terhitung apa benda tadi aku buat, lupa dah. Sampai orang-orang sebut amalan-amalan kita, orang sebut baik cikgu tu, baik haji tu, arwah dulu baik, orangnya baik. Sebut amalan-amalan kita. Dulu dia kasih pinjam duit kat saya, saya tak bayar pun dia rasa okey je, baik sungguh. Kita pun sampai tak ingat bila masa masa bila pula aku bagi dia pinjam duit, bila masa pula aku tolong dia ni, sampai tak ingat dah. Itu orang yang ikhlas. Lupa untuk memerhatikan amalannya yang banyak dan mencari balasan amalan dia di akhirat. Yang ketiga, yang kedua tadi lupa untuk memerhatikan amalannya yang banyak. Yang ketiga, lupa untuk mencari balasan amalannya di akhirat. Sampailah ke akhirat. Ni ikhlas. Ikhlas ni bukan cakap cerita kat dunia, sampai akhiratnya cerita. Sampai ke akhirat pun kita cerita sampai lupa nak cari balasan amalannya. Ini orang yang mukhlisin, orang yang sungguh-sungguh ibadah dia, orang yang sungguh-sungguh hatinya taqarrub ilallah, rasa rapat sungguh dengan Allah. Daripada Qadhi Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, meninggalkan sesuatu amalan kebaikan kerana manusia adalah riak. Okey, ni formula dia. Meninggalkan sesuatu amalan kebaikan kerana manusia, itu adalah riak. Nak tinggal satu perkara kebaikan kerana manusia, bukan kerana Allah. Nak tinggalkan, kita tak ada masalah apa-apa, tapi kita tinggalkan perkara kebaikan itu kerana manusia, itu adalah riak. Yang kedua, melakukan sesuatu amalan kebaikan kerana manusia, itu adalah syirik. Lakukan sesuatu amalan kebaikan kerana manusia. Ingat, kerana. Linnas. Kita buat lillah, lillahi ta'ala. Orang buat kerana linnas, kerana manusia, kerana untuk naik pangkat, kerana nak dipandang bos, buat benda ni semua kerana nak rasa dipandang oleh semua orang, kerana nak disanjung oleh orang, nak disanjung pemerintah, kerana pemerintah buat kerja kerana nak disanjung oleh rakyat, maka itu adalah syirik, kata Qadhi Fudail bin Iyad. Yang ketiga, ikhlas ialah Allah menyelamatkan kamu daripada kedua-duanya. Selamatkan kita daripada sifat riak, menyelamatkan kita daripada sifat syirik. Menyelamatkan kita daripada kita meninggalkan sesuatu amalan kebaikan kerana manusia, dan menyelamatkan kita daripada membuat suatu amalan kerana manusia. Itulah ikhlas. Daripada Sahal Al-Tustari rahimahullahu ta'ala, katanya, para cerdik pandai meneliti maksud ikhlas. Mereka mendapati ikhlas ialah semua tindakan ketika bergerak atau tidak bergerak, sama ada semasa keseorangan atau di khalayak ramai, adalah kerana Allah, tidak kerana yang lain yang menyainginya seperti nafsu dan dunia. Hanya ini maksud yang dijumpai. Ini Sahal Al-Tustari rahimahullah berkata,
Ikhlas ialah semua tindakan ketika bergerak atau tidak bergerak. Sama ada kita keseorangan, macam yang tadi, kita solat sunat banyak-banyak dalam keadaan tak kira ramai ataupun tak kira sikit, ataupun tak kira kita seorang-seorang kat rumah, kat bilik kita, itu ikhlas. Adalah kerana Allah. Kita buat ni semua kerana Allah. Kita buat semayang, kita zikir ibadah, nak buat ni kerana Allah, bukan kerana benda lain. Ada orang ibadah seorang-seorang, ada juga baru sampai pukul 3-4 pagi. Ibadah dia kerana apa? Kerana nak tarik duit. Tahu tak? Ada amalan tarik duit. Tarik duit, zikir sampai pukul 4 pagi. Daripada pukul 1 pagi sampai pukul 4 pagi zikir, tetap dalam punggung dekat satu tempat zikir. Zikir tu bukan kerana Allah. Zikir tu hati kita takkanlah dah fikir nak tarik duit tu kerana Allah pula fikir dah. Tak ada mesti fikir nak duitnya dah. Bila dapat kertas kosong menyesal. Ni amal orang dulu-dulu. Kita muda-muda tak tahu sangat bang. Jadi kita buat ini semua kerana Allah Subhanahu wa taala. Sama ada tindakan ketika bergerak atau tidak bergerak. Sama ada keseorangan atau khalayak ramai. Tidak kerana yang lain menyainginya seperti nafsu dan dunia. Macam kita zikir lepas solat, wirid lepas solat, tuan-tuan, amalkan. Jangan tidak diamalkan. Kerana Nabi kita bersabda, barang siapa yang membaca subhanallah, subhanallah sampai 33 kali, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar tu 33 kali, kemudian diakhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita semua terampun. Dan juga disabdakan dalam hadis Nabi bahawa orang yang berzikir subhanallah, subhanallah 33 kali, sampailah menjadi amalan ini, wirid-wirid kita lepas sembahyang ni, sampai kita rasa dah terbiasa dengan kita, menjadi amalan kita, sampailah kita rasa benda ni dah sebati dengan kita, disabdakan oleh Nabi SAW, maka Allah akan meletakkan kita ke dalam syurga. Sebab kerana kita dah biasa, kita dah melazimi zikir-zikir ni, wirid lepas solat. Nampak macam remeh, nampak macam tak ada apa-apa. Ada yang lepas habis solat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, duduk kejap. Lepas tu bangun, sembahyang sunat kat belakang. Sembahyang sunat, orang lain tengah semua duduk berzikir. Tu tak betul cara tu. Duduk sekali, duduk salam dan duduk dalam keadaan beramai-ramai macam yang kita solat juga, duduk wirid dulu, barulah satu-satu amalan dia. Satu-satu kita punya amalan dia. Dia macam dalam kelas, cikgu kat depan ngajar matematik, kita kat belakang buka buku bahasa Melayu. Depan cikgu mengajar lain, belakang kita buka buku lain. Dua-dua amalan baik juga. Sembahyang sunat pun amalan baik, wirid pun amalan baik. Tapi cikgu kat depan ni, cikgu kat depan ni tengah wirid, kita pula buat amalan lain kat belakang. Diumpamanya macam tu. Jadi amalan kita tak adalah sampai tahap tertolak amalan kita, cuma kita tak mendapatkan fadilat amal yang hebat. Nampak dia ringan, tapi rupanya amalan itu sangat hebat. Dengan asbab kita wirid itu, Allah meletakkan kita ke dalam syurga. Dengan asbab wirid kita berzikir ramai-ramai itu, Allah menjauhkan kita daripada api neraka. Seperti sabda Nabi, seorang siapa yang membaca Allahumma ajirna minan nar, kutiba lahu jiwarun finnar. Baca Allahumma ajirna minan nar pada waktu subuh 7 kali, waktu lepas maghrib 7 kali. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Jangan kurang tuan-tuan. Jangan 3, jangan baca 4, jangan baca 5, tak boleh tolak tambah. Tambah terlebih pun jangan. 8, 9. Zikir tu betul-betul tepat bagi 7 kiraan dia. Kita kat belakang, imam dah betul lah, imam dah 7 dah, kita pula terkurang 6. Imam dah Allahumma ajirna minan nar, kita pun ikut Allahumma ajirna minan nar. Imam terus lagi Allahumma ajirna minan nar, kita batuk sekali.
Lepas tu kita sambung lagi, Allahumma ajirna minan nar. Kita ikut imam. Imam 7. Kita yang batuk tadi tu kita tak kira, satu kita tak baca. Jadi kita baru 6. Tak cukup lagi. Jadi bagi cukup supaya kita dapat mengikut apa yang Nabi kata, dan kita menjadi seperti yang Nabi kata, orang ini akan dijauhkan daripada api neraka. Jika dia mati pada waktu paginya, maka dia akan terus dimasukkan ke dalam syurga. Dan jika dia baca Allahumma ajirna minan nar pada waktu malamnya, kemudian dia mati pada waktu malamnya, Allah akan terus direct dia masuk ke dalam syurga dengan asbab Allahumma ajirna minan nar. Nampak ringan, tapi menjadi pahala dan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Daripada As-Sirri katanya, janganlah engkau beramal kerana manusia walaupun sedikit. Janganlah kita beramal kerana manusia walaupun sedikit. Macam wirid lepas solat, beramal kerana manusia. Kita takut lepas hari kalau aku wirid panjang sangat kan orang lain nak pergi kerja. Hari Jumaat kan baca surah Sejadah, baca surah Al-Ta'al Al-Insan. Lepas tu nak wirid lagi panjang pula sekarang. Takut orang nak pergi kerja. Jadi takut-takut ibadah yang kita buat itu tidak diterima di sisi Allah dan tidak menjadi dalam keadaan ikhlas. Biarlah orang nak balik-balik pergi lah. Orang nak jalan-jalan. Kita imam teruskan dalam keadaan wirid kita, dan kita yang istiqamah dengan amalan wirid kita teruskan. Kalaupun yang tak sempat tu pun masuk kereta, bukanlah duduk diam, bukan dengar radio, sambunglah zikir wirid. Walaupun kita tak sempat nak duduk sama-sama, sambung zikir. La ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Allahumma antas salam minkas salam sampailah Fatihah, ayat kursi. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, habis la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa ala kulli syai'in qadir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Doa dah habis. Dalam kereta sampai pejabat dah. Kaikut kemas siap dah. Jadi duk zikir dalam kereta ni. Alhamdulillah Allah berikan kepada kita dengan sebab kita berzikir, asbab kita berzikir. Daripada Al-Qushairi, daripada As-Sirri lagi, janganlah engkau meninggalkan amalan kerana mereka walaupun sedikit. Tinggalkan amalan. Solat Jumaat ramai yang tinggal. Setakat ni pergi mana-mana sembahyang Jumaat, ramai yang tinggal wirid. Semua imam semua tinggal wirid. Lepas habis, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Al-Fatihah, tu Al-Fatihah. Wirid mana? Mana Astaghfirullahalazim? Mana kita punya yang zikir-zikir sampai habis? Kenapa tak dibaca? Ni yang takut-takut kita jadi seperti yang dikatakan ini. Janganlah engkau meninggalkan amalan kerana mereka walaupun sedikit. Sebab kita tinggalkan amalan-amalan wirid tu semua kerana kita takut orang takut tak sempat masa, dia orang bekerja nak pergi kerja. Dia orang nak pergi kerja, pergi. Imam tetap jalan. Orang yang istiqamah dengan wirid tetap jalan. Kita yang dah belajar tetap jalan dengan wirid kita dulu. Kemudian barulah kita nak buat amalan lain. Kita nak pergi kerja, barulah kita pergi kerja. Solat Jumaat besar pahala dia tuan-tuan. Ramai pergi sembahyang Jumaat daripada sembahyang Maghrib. Sembahyang Maghrib, sembahyang Isyak berapa kerat satu surau ni tempat sampai habis. Bayangkan kalau sembahyang Jumaat kat surau ni, pecah surau ni sampai kat luar orang datang. Jadi imam kena ambil kesempatan, sebab itu adalah satu waktu yang paling hebat, dan kita boleh mendapatkan satu ladang pahala yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, daripada Al-Qushairi katanya, sifat benar yang paling afdal ialah keadaan seseorang sama sahaja, sama ada ketika keseorangan ataupun di khalayak ramai. Banyak dikatakan dalam kitab ini, sifat benar yang paling afdal ialah ni sifat yang benar. Keadaan seseorang sama sahaja ketika dia keseorangan ataupun dia khalayak ramai. Ini dua amalan. Ini yang pertama, ini dua perkara yang kita akan
Dua amalan yang kita boleh menghindari diri kita daripada sifat nifaq, munafik. Yang pertamanya, solat pada tepat waktu masanya. Solat pada waktunya juga. Masa tu dah lepas azan, terus kita lakukan solat. Itu kita untuk menjauhi kita daripada sifat munafik. Selama 40 hari kita solat berjemaah, selama 40 hari boleh kita menghindari sifat munafik. Munafik ni apa? Munafik ni berpura-pura. Pura-pura datang surau. Kita ni setakat ni rasa ni kita ibadah ni sungguh-sungguh ke atau kita pura-pura, tuan-tuan? Kita nilai diri kita sendiri je lah. Setakat kita ni rasa kita ibadah kita ni sungguh-sungguh nak redha Allah ke, sungguh-sungguh kita cintakan Allah ke, ataupun kita ni sekadar ada waktu kosong baru kita pergi surau, ataupun kita time dah azan baru nak pergi surau. Kalau orang sungguh-sungguh, kalau orang yang bukan munafik, cinta daripada Allah, kalau orang dalam hati dia tak ada sifat nifaq, dia dah pergi surau tu setengah jam sebelum azan lagi dah. Macam orang dulu pergi sembahyang Jumaat pukul 11 dah pergi dah. Pukul 11 dah pergi sembahyang Jumaat dah. Bukan pergi sembahyang Jumaat, pergi duduk kat masjid, iktikaf kat masjid, duduk sembahyang sunat, pas sembahyang lagi sampailah tiba waktu Jumaat. Ni orang dulu hebat. Kerana mereka sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, nak carikan ibadah yang sangat hebat di sisi Allah. Ini orang yang cintanya sungguh kepada Allah. Sanggup bangun tengah malam, bangun kerana Allah. Boleh bangun subuh awal, pergi semayang kat masjid, kat surau awal. Ini orang yang benar-benar sungguh. Kalau kita pun masih dalam keadaan liat, maknanya kita ni masih ada dalam keadaan nifaq. Nifaq, munafik. Hati kita ni masih ada lagi keadaan sifat munafik. Subuh pun lambat, jadi kita masih ada dalam keadaan munafik. Jadi untuk menghapuskan sifat munafik ini ialah dengan melakukan solat berjemaah selama 40 hari. Terus, jangan ada putus. Hari pertama okey, pergi subuh, maghrib, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, alhamdulillah, jemaah, rakaat takbiratul ihram dapat. Bukan dapat masbuk, tuan-tuan. Takbiratul ihram tu dapat tu. Dapat takbiratul ihram tu 5 waktu, okey. Hari pertama okey, hari kedua okey, hari ketiga okey, hari keempat kantoi sikit. Kantoi sikit tu tak dapat takbiratul ihram, kena mula balik satu. Esok mula balik satu, hari satu, kedua, tiga, empat. Cuba kita lakukan. Kalau dengan jemaah tabligh, dia ada buat rekod amalan dia. Hari sekian dapat pergi, alhamdulillah, rekod, catat. Kita cubalah buat kat rumah jadual. Hari ni dapat tak sembahyang jemaah kat surau? Dapat. Ni supaya untuk kita dapatkan tingkatkan ibadah kita kepada Allah Ta'ala, supaya dapat kita tingkatkan kecintaan kita sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, supaya kita dapat meningkatkan amal ubudiyah kita agar lebih berkualiti. Bukan macam kita saja-saja. Kalau kita rasa nak berubah sungguh-sungguh, kita buat satu inisiatif yang baru untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampai hari ini dulu kita berhenti. InsyaAllah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang. Jika diberikan kesempatan, masa yang panjang, umur yang panjang, insyaAllah kita bertemu lagi. Aqulu hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqihna wa qarabatina fi dinina. Subhanallah bihamdihi subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Barakallah, 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 barakallahu lakum wa lana, barakallahu lakum wa lana. Allah barik lahuma, Allah adim hubbahuma,
الله صلي وسلم على رسول الله. الله تب علينا، الله ارضى عنا، الله اهد خطانا على سنة نبينا. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say